Kak Hasnah nampak pesakit ni jalan pelan-pelan. Dia lalu dekat pintu ni, tembus. Menembusi pintu ni tadi. Dia tutup je kamera dia waktu ni. Dia kata dia terdengar tau, daripada belakang dia ni gelap lah. Yang ada cuma lampu dekat kepala dia je. Bila dia toleh ke belakang, tak ada apa-apa. Tapi dia dengar ada suara macam perempuan yang merintih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi di dalam channel Sembang Kopi. Channel yang akan mengetengahkan kisah-kisah seram yang menarik untuk anda dengarkan. Terima kasih diucapkan kepada anda semua yang dah pun subscribe dan terus menyokong channel aku. Yang mana korang semua yang baru je sampai ke Sembang Kopi pun, aku nak ucapkan selamat datang. Aku doakan korang semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan korang semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ini, seperti biasa, aku akan storykan dekat korang beberapa kisah seram yang dikirimkan kepada aku dan pada aku menarik untuk kita dengarkan. Suka aku ingatkan, jangan terlalu percaya dengan kisah-kisah seram yang diketengahkan. Anggap sajalah kisah-kisah ini adalah satu hiburan semata-mata. Jadi jangan buang masa lagi. Get your coffee. Jom, aku story. Kita mulakan dengan kisah seram kita yang pertama. Di mana kisah ini diceritakan oleh seorang pengirim kita yang bernama Kak Hasnah. Di mana Kak Hasnah ni, dia ni tinggal di Cenor tau, satu kawasan di negeri Pahang. Dan dia pula bekerja sebagai jururawat di sebuah hospital swasta yang terletak jugalah di negeri Pahang. Dia cakap kerja sebagai nurse ni, biasalah nurse ke doktor ke, kerja di kawasan hospital kan. Memang kisah-kisah gangguan ni memang tak lari lah daripada dia orang. Cuma gangguan ini teruk ataupun tidak, itu je. Dan dia bekerja pula mengikut roster ataupun senang kita kata jadual lah. Ada kala dia perlu bekerja siang, ada yang dia bertugas malam kan. Dan dekat mana kedudukan dia pun bergantung pada jadual juga. Tapi pada hari yang dimaksudkan, Kak Hasnah ni, dia ni kena duduk di bahagian kaunter di emergency. Bahagian kecemasan kan. Jadi bahagian emergency ni memang kena alert sikit lah. Sebab kalau ada ambulans yang sampai ke kan, kena bawa apa yang diperlukan. Mungkin stretcher ke, ataupun mungkin orang kata wheelchair ke. Tengok pada pesakit tu macam mana kan. Tapi pada malam tu dia cakap memang kawasan emergency ni tak banyak kes. Tak banyak pesakit lah yang ada kat kawasan tu. Dia lain tau. Kak Hasnah cakap hospital kerajaan dengan swasta memang totally different lah. Jauh berbeza. Sebab memang bahagian kerajaan, boleh kita katakan bahagian kecemasan dia ni antara yang sibuk lah. Lepas tu dia ada banyak section kan. Ada yang zon merah, zon kuning, zon hijau. Dia ada banyak. Macam swasta ni, yelah dia tak adalah macam kerajaan busy macam tu. Time dia banyak kes memang tak menang tangan lah. Tapi bila tak ada kes, macam malam yang dimaksudkan ni. Jadi Kak Hasnah ni duduk di kaunter bersama dengan seorang lagi rakan dia. Dia berdua waktu tu. Jadi bila dah berdua, pesakit tak ramai. Jadi dia hanya boleh orang kata berbual dengan kawan dia. Sambil tu dia buat kerja kan. Dia key in lah data kemaskini data-data yang perlu dimasukkan ke dalam komputer. Jadi sedang dia berbual ni,
Dekat kawasan emergency ni ada dua apa orang kata lorong tau. Satu lorong ni menuju ke bilik-bilik doktor dan ada ruang menunggu. Satu lagi di sebelah kanan ada satu pintu orang kata pintu automatik yang biasanya memang ambulans akan turun dekat situ berhenti kat situ. Pintu dia ni pula memang ada sensor yang mana bila kita nak masuk dia akan automatik tau, terbuka. Lepas tu tertutup. Macam tu. Kalau dia nak masuk, nak keluar pun sama. Dia terbuka, lepas tu dia tutup macam tu. Sorry. Sedang Kak Hasnah sedang buat kerja lah. Tengah update data, sedang berbual dengan rakan dia kan. Tiba-tiba pintu yang aku cakap automatik tadi ni terbuka, lepas tu tertutup. Jadi Kak Hasnah ni rasa macam, okey, ada orang kot. Dia pun jengah. Tapi yang peliknya tak ada orang. Tak ada orang yang masuk ataupun yang keluar lah sebab Kak Hasnah tak nampak kan. Jadi Kak Hasnah kata okey, tak apalah, mungkin masalah teknikal kot. Sebab benda ni yelah kadang-kala dia terbuka sendiri, lepas tu tertutup macam tu, tapi tak ada orang pun. Ada juga buka langsung tak tutup-tutup pun ada juga. Dia masalah teknikal kan. So Kak Hasnah cakap dengan kawan ni, tak ada orang lah, biarlah, mungkin masalah teknikal kot. Okey. Dia pun buatlah kerja balik, sambil tu dia berbual. Tiba-tiba terbuka lagi. Kali ni lama. Tiba-tiba tertutup. Macam tu. Jadi Kak Hasnah tengok, okey, tak ada orang. Dia biar je. Sedang dia buat kerja ni, tiba-tiba kawan dia ni nak pergi ke tandas. Waktu ni dia nak buang air lah. Jadi dia cakap dengan Kak Hasnah yang, aku nak pergi tandas sekejap lah. Nak buang air boleh tak? Pergilah. Sebab tandas dia ni memang ada satu tandas staff tau, yang tak jauh daripada kaunter ni. So Kak Hasnah kata pergilah, kalau ada apa-apa emergency dah tu kawan dia akan tahu kan, kawan dia akan keluar. Jadi kawan dia pun pergi ke tandas. Dia ni sambil buat kerja ni, lepas tu kat ruangan menunggu ni memang ada beberapa orang kata apa, pesakit lah, pesakit ataupun yang menunggu kan. Jadi dia tengah buat kerja, tiba-tiba dia terdengar pula ada bunyi seakan-akan wheelchair punya tempat kaki ni, kan wheelchair kan, bila kita lipat dia, tempat kaki ni kita akan naikkan. Betul tak? Tempat kaki ni seakan-akan diturunkan dan dinaikkan. Jadi Kak Hasnah bangun daripada duduk dia ni. Dia pun tengok di bahagian dinding dekat dengan pintu keluar ni memang ada beberapa wheelchair yang disusun lah. Jadi bila Kak Hasnah tengok, salah satu daripada wheelchair ni punya tempat kaki dah terbuka. Macam diturunkan. Jadi bila Kak Hasnah tengok, tak ada orang pun. Dan wheelchair ni masih lagi orang kata terlipat lah. Bukannya terbuka pun kan. Jadi Kak Hasnah kata mungkin dia dah loose kot tu, yang dia turun sendiri. Okey, biar. Waktu ni Kak Hasnah dah mula rasa macam kurang senang lah sebab kawan dia tak ada kan. So dia kata okey, dia biar je. Dia pun buat kerja. Selang tak lama lepas tu dia dengar pula bunyi wheelchair ditolak. Bila wheelchair ditolak, dia akan ada dengar bunyi roda kan. Seakan-akan besi yang bergesel. Jadi bila dia dengar bunyi besi tu, dia pun tengoklah dekat bahagian wheelchair ni. Wheelchair ni dah terbuka dengan sendiri dan seakan-akan bergerak sikit daripada tempat dia ni. Tapi yang peliknya Kak Hasnah cakap, wheelchair ni menghala ke arah kaunter tempat Kak Hasnah ni duduk. Waktu ni Kak Hasnah tengok, alamak, siapa yang tolak wheelchair? Sebab dia tak nampak ada orang kan. So Kak Hasnah kata, biar je lah. Dia pun bangun daripada duduk dia ni. Dia nak pergilah ke arah wheelchair ni sebab dia nak lipat balik lah. Dia nak tolak balik ke dinding kan. So dia kata, dia tak nak fikir lah. Sebab nanti kalau dia fikir, dia akan jadi takut kan sebab dia seorang. So dia pun tengok kat bahagian lorong ni, mana kawan dia ni tak keluar-keluar daripada tandas. Waktu dia nak keluar daripada kaunter, nak menuju ke kawasan wheelchair ni kan, ataupun tempat wheelchair ni ada. Korang bayangkan wheelchair tadi tu dah bergerak sikit kan, aku cakap kan. Tiba-tiba dia bergerak lagi menuju ke arah kaunter. Semakin dekat dengan kaunter, menyebabkan Kak Hasnah ni berhenti daripada berjalan dia. Dia pandang ke arah wheelchair ni dengan satu perasaan yang orang kata takut pun ya, hairan pun ya. Sebab wheelchair ni bergerak sendiri. Tak mungkin dia tiup angin. Kak Hasnah kata tak pernah berlaku lah. Dia tak pernah nampak pula angin tiup wheelchair bergerak kan. Melainkan angin tu betul-betul kuat. Kalau ada angin sekalipun, Kak Hasnah ni mesti rasa.
Sebab dia dekat dengan wheelchair ni, tapi pintu yang tadi aku cakap tu tertutup tau. So mana datang angin? Kat sini Kak Hasna ni dia just diri je dekat situ sampai kawan dia datang. Kawan dia keluar daripada tandas menuju ke arah dia. So dia kata, kau buat apa diri kat sini? Tak ada, aku tadi nak alihkan wheelchair ni. Dia kata, nak susun balik. Dia cakap macam tu. So kawan Kak Hasna ni tanyalah, siapa yang tolak wheelchair ni? Ada tadi orang tu, dia macam nak pakai. Tapi bila aku bangun ni, aku nak tanya dia, dia pun caw macam tu je. So wheelchair ni ditinggalkan dekat situ. So kawan Kak Hasna ni, oh iya ke? Habis kau nak susun ke aku yang susun ni? Tak apalah, kau susun. Dia cakap macam tu. So kawan Kak Hasna ni pun pergi kat wheelchair ni, dia tolak balik, pergi kat tepi dinding. Dia lipat lah kan? Dia lipat macam tu. Susun lah balik. Kak Hasna ni pun duduk balik. Waktu ni muka Kak Hasna dia dah macam pucat tau, macam lain tau. Sebab yelah dia dah nampak benda tu bergerak sendiri kan, tanpa ada orang tolak. Kawan Kak Hasna ni perasan. So kawan Kak Hasna ni tanya dia, Kak, kau okey ke? Kenapa muka kau macam pucat? Kau tak sihat tak adalah, aku okey je lah. Betul? Kalau tak sihat cakap, dia cakap. Tak, okey, tak apa. Sedang dia bercakap ni, dia dengar pula ada bunyi macam wheelchair ni ditolak lagi. Sekali lagi Kak Hasna masa ni dah terdiam lagi. Sebab dia kata, okey, adakah wheelchair tu bergerak lagi sekali? Dia pun tak pasti kan. Jadi kawan Kak Hasna ni pula yang bangun. Lepas tu bila dia bangun, muka dia jadi pelik. Dan dia pandang ke arah Kak Hasna, dia tanya, mana wheelchair satu lagi tadi? Dia cakap macam tu. Jadi Kak Hasna ni pun bangun, tengok ke arah tempat wheelchair ni, susun wheelchair ni, tinggal 2 je. Yang tengah-tengah tadi tu dah hilang. Jadi Kak Hasna kata, cuba kau keluar je, kau tengok. Ada tak dekat kawasan-kawasan sini? Dia cakap. Okey, kawan Kak Hasna ni pun bangun, keluar daripada pintu ni tadi, tengok ke arah depan kaunter. Mengejutkan, Kak Hasna cakap kawan dia punya muka pula berubah bila dia kata dia nampak wheelchair tu dah ada dekat depan kaunter. Sama macam mana yang situasi yang pertama tadi, tapi yang tu Kak Hasna nampak dia bergerak. Yang ini tahu-tahu dah ada depan kaunter. Jadi bila kawan dia pandang tu kan, kawan dia tanya Kak Hasna, Kak, tadi akak nampak ada orang tak? Kak Hasna hanya mampu geleng je kepala dia. Dia cakap tak ada, memang tak ada. Kak, wheelchair tu dah ada depan kaunter lah Kak. Dia cakap macam tu. Waktu ni Kak Hasna kata tak apalah, kau susun lah. Dia cakap susun balik dekat tempat tadi tu. Tak nak lah Kak, saya takut lah Kak. Dia kata, apa yang tolak wheelchair? Dia cakap macam tu. Dia orang dah mula terfikir macam-macam lah. Jadi Kak Hasna dia kata tak apalah, dia bangun, dia pergi ke arah wheelchair ni, dia susun balik. Lepas tu dia pun duduk, dia cakap dengan kawan dia, sekarang kau tahu kan kenapa muka aku pucat? Masa ni dia, bila Kak Hasna cakap dia tu, kawan dia baru, akak kena ganggu ke tadi? Nak kata kena ganggu pun macam tak, tapi akak nampak wheelchair ni bergerak tadi. Waktu akak bangun, wheelchair ni seakan-akan pandang ataupun menghadap ke arah kaunter. Jadi akak nak susun lah balik, tapi akak memang tak nampak ada orang tolak ke apa. Bila akak keluar, akak terkejut sebab wheelchair ni bergerak macam tu. Ada orang tolak pergi dekat depan kaunter, sedangkan tak ada orang pun. Itu yang menyebabkan Kak Hasna ni muka dia jadi berubah lah. So kawan dia ni pula jenis yang penakut tau. Jadi bila dia dah dengar macam tu, dia jadi takut lah. So Kak Hasna kata dah. Kita dah lah berdua je kat sini. Kan, sebab nak tunggu pertukaran orang ni lambat lagi kan. So Kak Hasna kata tak apalah, buat tak tahu je lah, buat tak tahu. Diorang pun buka lah ayat-ayat ke ayat kursi macam tu kan. Dekat dalam komputer dia memang ada media player lah. So dia pun buka ayat. Tapi lepas daripada tu, gangguan dah tak ada lagi lah. Tak ada lagi bunyi wheelchair ke ataupun gangguan-gangguan yang lain. Cuma Kak Hasna cakap, yelah ini salah satu gangguan yang dia tak nampak secara fizikal lah, ataupun figure benda tu ada orang tolak ke tak ada. Tapi wheelchair tu bergerak dengan sendiri, membuatkan Kak Hasna dia rasa takut lah. Pada mulanya dia agak terkejut, tapi bila dia fikir balik sampai sekarang, dia kata memang datanglah perasaan seram tu kan. Macam mana wheelchair tu boleh bergerak dengan sendiri. So itulah pengalaman yang dikongsikan oleh Kak Hasna. Pada pendapat korang macam mana? Kisah ini seram ataupun tidak? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah.
Dan lepas ni ada lagi satu kisah yang mana Kak Asna juga yang cerita, yang mana dia diganggu di bahagian ward. So kalau korang nak tahu kisah dia macam mana, tunggu kisah kita yang kedua. Kita beralih pula ke kisah seram kita yang kedua. Yang mana kisah ini juga diceritakan oleh Kak Hasna. Cuma berlaku pada hari yang berlainan lah. Dia cakap kisah yang kedua ni baru-baru je berlaku. Yang mana pada hari yang dimaksudkan, Kak Hasna ni, dia ni ditugaskan ataupun jadual dia jaga bahagian ONG. Ataupun senang kita faham, ward bersalin lah. Dan di ward ni pula ada banyak bilik-bilik. Dia satu lorong yang panjang. Ada bilik. Lepas tu satu bilik ada yang 2 katil, ada yang 3 katil, ada juga yang 1 katil, ikut pada kelas lah. Lepas tu ada labor room dan sebagainya. Kak Asna ni ditugaskan waktu tu waktu malam. Jadi dia ni duduk dekat kaunter. Lepas tu dia akan pergi dekat bilik bahagian sediakan barang-barang kan. Lepas tu dia ada pergi pantry. Malam tu lah dia agak banyak bergerak lah. Jadi Kak Asna kata dia dekat bilik waktu ni dia tengah buat persediaan tau untuk barang-barang sekiranya ada orang yang nak bersalin malam tu ataupun ada kes-kes emergency, memang dah siap lah semua barang-barang. Jadi dia tengah set up barang-barang apa semua. Di belakang dia ni ada satu pintu tau. Pintu ni memang dia tak tutup lah. Pintu ni terbuka je. Kak Asna tengah buat kerja ni, daripada anak mata dia cakap dia nampak ada satu macam kelibat orang melintasi pintu ni. Jadi bila dia nampak tu, dia terus pandang kan. Tapi bila dia pandang tak ada orang. So dia risau juga, kot-kot lah pesakit yang jalan kan. Sebab dah malam, mana boleh keluar macam tu kan. Dia pun keluar daripada, orang kata, pintu ni. Keluar daripada pintu, dia pandang ke arah kanan. Dia nampak ada satu perempuan yang berpakaian pesakit lah. Yang mana perempuan ni sedang kendong bayi dia. Berjalan kan macam suruh diam tau. Jadi Kak Asna ni pandang, dia kata, Puan tak boleh berada dekat koridor ni. Tiba-tiba di tengah cakap ni, perempuan ni berjalan makin jauh daripada Kak Asna ni. So Kak Asna macam nak kejar lah kan, macam nak ikut lah perempuan ni. Puan boleh duduk dekat bilik Puan, dia cakap macam tu kan. Tapi dekat bahagian hujung ni, dia ada satu ruangan yang ditutup dengan, orang kata, tali tau. Tali warna kuning. Yang mana bahagian tu sedang ada renovation lah. Daripada segi airconnya, daripada segi lampu. Banyaklah penambahbaikan yang berlaku. Jadi kawasan tu tak boleh masuk tau. Lepas tu gelap kawasan tu. Jadi bila pesakit ni pergi ke arah tempat gelap ni, Kak Asna ni risau lah kan. Jangan masuk situ Puan, tak boleh masuk, dia kata. Tiba-tiba dia masuk kan. Kak Asna nampak dia masuk ke ruangan yang aku cakap gelap tadi. Tapi pintu tu dah pun dikunci tau. Pintu tu macam dia terbuka berdua macam ni, Kak Asna cakap. Jadi bila ditutup, dia kunci, memang tak boleh masuk kan. Tapi yang peliknya, Kak Asna nampak pesakit ni jalan pelan-pelan. Dia lalu dekat pintu ni, menembusi pintu ni tadi, masuk ke ruang gelap ni. Waktu ni Kak Asna kata dia dah tercengang kan. Dia tengok, sudah, ini bukan orang lah. Sebab dia lepas pintu ni dalam keadaan dia tembus kan. Mana boleh, kita memang takkan boleh lah. Lagi satu ada tali tu, macam mana nak lepas kan. So Kak Asna kata, okey, ini bukan manusia lah, confirm. Kat sini dia dah rasa macam risau lah kan. Alamak, dia kata kan, dah lah dia seorang waktu tu. Tiba-tiba dia ditegur lah ataupun disapa oleh kawan dia yang mana tepuk-tepuk. Dia pun terkejut lah. Kau ni terkejut aku, dia cakap macam tu. Kenapa, kau tengok apa? Ada apa dekat situ, dia cakap macam tu. So dia cakap dengan kawan ni, tak ada apa pun. Dia cakap, aku nampak macam ada kelibat tapi tak tahulah betul ke tak apa yang aku nampak ni, dia cakap macam tu. So kawan dia macam, dah, jom sambung buat kerja. Jangan layan lah benda-benda macam ni, dia cakap macam tu. Dia pun masuk balik bilik tu. Kawan dia ni teman dia, sebab ialah kawan dia dah macam perasan kan yang si Kak Asna ni macam dah nampak sesuatu. Dia pun duduk dalam bilik tu, tolonglah
sediakan apa semua kan, kemas-kemas apa semua. Tiba-tiba Kak Hasna buka lah cerita. Yang mana dia kata, kau pernah tak kena ganggu dekat ward ni? Dia kata, kenapa kau tanya? Kau pernah kena ganggu ke? Sepanjang 2 tahun aku kerja sini, aku tak pernah kena ganggu. Tapi tadi aku nampak ada satu pesakit perempuan sedang kendong bayi. Macam pesakit lah, pakai baju pesakit. Dan dia jalan, dia tembus tau dekat pintu tu. Dia masuk dekat ruangan yang berkunci tu kan. Jadi kawan dia kata, oh iya ke kau nampak benda tu ke? Apalah, kau biarkan je lah, abaikan. Jangan difikir sangat, dia kata macam tu. Tapi betul aku nampak macam real tau, macam orang. Tapi rupanya bila dia dah tembus pintu ni baru aku tahulah. Confirm lah kan, itu makhluk halus lah, bukanlah orang kata pesakit. And then kawan dia pun cakap, sebenarnya kawan dia pernah dengar cerita tau, ada seorang nurse yang juga diganggu oleh perempuan yang sedang kendong bayi. Yang mana kisah dia ni, dia cerita dalam email jugalah. Dia kata, waktu ni akak ni sedang daripada pantry kan, buat air apa semua. Jadi dia keluar daripada pantry menuju ke kaunter. Sedang dia sampai kaunter, tiba-tiba ada seorang perempuan yang sedang kendong bayi sedang berdiri di hadapan kaunter. Kat sini akak tu terkejut lah, ataupun nurse ni terkejut lah. Puan buat apa kat sini puan? Puan masuk bilik, dia kata kan. Dah malam ni tak boleh duduk depan ni. Lepas tu benda tu macam macam tidurkan baby kan. Jadi nurse ni just cakap, puan dengar tak saya cakap, puan masuk bilik ya. Apa-apa puan perlukan nanti kejap lagi saya datang, saya tolong, dia cakap. Tiba-tiba perempuan ni, dia jalan kan, dia meninggalkan kaunter ni, masuk di sebalik orang kata dinding lah, ada dinding kan. Waktu dia lalu, dia nak pergi ke arah dinding ni, dia pandang nurse ni kan, dia senyum. Lepas tu dia terus masuk dekat lorong tau. Menyebabkan akak ni letak air di atas meja, kejar, pergi ke arah lorong ni. Tapi dekat lorong ni, tak ada orang. Korang bayangkan. Waktu ni pula, nurse ni seorang pula tu dekat kaunter ni. Ada nurse yang lain, tapi dekat, adalah dekat ruangan barang ke, ataupun sedang cek pesakit ke kan. Tapi waktu kejadian ni, nurse tu seorang je. So korang bayangkan perasaan bila dia pergi dekat lorong tu, dia tengok tak ada orang. So apa yang dia nampak? Dan dia cakap dia nampak jelas muka benda tu bukanlah menakutkan, cuma muka macam orang biasa. Tapi bila benda tu pandang dia senyum, mendatangkan satu perasaan yang seram lah bagi nurse ni. Itu yang diceritakan oleh kawan Kak Hasna ni waktu diorang berkemas tu. So Kak Hasna kata okey lah, maknanya bukan dia seorang lah pernah kena ganggu. Sebelum ni pernah juga ada orang kena ganggu. Mungkin ada orang yang meninggal ke waktu melahirkan dekat hospital ni ke? Yalah mesti ada, betul tak? Dalam 1000 takkan semuanya selamat kan? Mesti ada yang tu. Tapi itulah, mungkin gangguan lah kan. Jin syaitan ni dia menyerupai lah macam pesakit tu. Kebetulan pula itu adalah ward bersalin kan. Jadi kalau dia menyerupai dalam bentuk yang lain, mungkin kita akan jadi lebih takut. Tapi dia datang dengan gangguan daripada segi itu, membuatkan orang yang diganggu ni rasa macam, betul ke apa aku nampak tadi? Confirm lah bukan orang. Kita terfikir macam tu kan, sebab tiba-tiba gaib kan. Yang Kak Hasna ni lagi takut, tembus pintu pula kan. Jadi itulah kisah yang kedua dikongsikan oleh Kak Hasna. Pada pendapat korang, dalam kedua-dua kisah dia lah, mana satu yang paling seram? Macam biasa, korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Kita beralih pula ke kisah seram kita yang ketiga. Yang mana kisah ini diceritakan berlaku di negara jiran kita, iaitu Singapura. Dan nama pengirim kita ni digelar dalam email sebagai Encik Rosli. Yang mana Encik Rosli ni, dia ni memang jenis yang orang-orang yang solo ambush tau. Kalau dia dapat tahu ada satu tempat yang berhantu ke, satu tempat yang keras ke, dia dengan tim dia akan pergi. Pergi bawa kamera dan sebagainya untuk, rakamlah kot lah ada penampakan dan sebagainya. Tapi kisah ni berlaku tahun 2014 yang mana pada waktu tu
dia dengar banyak tau daripada grup-grup sebelah yang mana mengatakan diorang ada rakam penampakan di hospital lama Changi, kena ganggu di hospital lama Changi, macam tu. Jadi dia kata okey, dia plan dengan kawan-kawan dia, apa kata kita pergilah ambush tempat ni. Kita nak tengok tempat ni adakah hospital lama Changi ni betul-betul berhantu ataupun hanya bualan orang saja. Jadi Encik Rosli kata okeylah, dia plan dengan kawan-kawan dia, tarikh bila nak pergi apa semua. Dia pun set, dia kata okey kita pergi. Dia cakap macam tu kan. Dia just nak uji keberanian dia lah. Tapi yang menakutkannya, kisah dia ni, sebelum dia pergi lagi, dia dah dapat alamat tau. Yang mana malam sebelum dia pergi ni, dia bermimpi. Di dalam mimpi dia ni, seakan-akan dia dekat dalam satu bangunan lama yang kosong dan gelap. Jadi dalam bangunan ni dia berjalan apa semua, dia buatlah perkara yang dia selalu buat kan, rakam apa semua. Tiba-tiba dia diganggu ataupun dikejar oleh satu entiti yang berpakaian seakan-akan jururawat lama. Jadi dia lari lah, dia lari, benda tu kejar dia sampai dia tersedar daripada mimpi dia. Jadi bila dia bangun daripada tidur ni, berpeluh-peluh dia cakap. Sampaikan isteri dia pun tanya dia lah yang mana, awak okey ke? Kenapa awak berpeluh-peluh ni? Awak mimpi apa? Dia cakap macam tu. Cuma dia kata dia tak cerita dekat isteri dia lah. Dia just cakap, tak ada apa, dia cakap macam tu. Tapi pagi tu dia dah mula terfikir tau. Belum pergi lagi aku dah dapat alamat kan. Alamat yang tak baik lah. Perlukah aku pergi? Ataupun tak perlu kan? So dia fikir, kawan dia telefon. Bila kawan dia telefon, kawan dia tanyalah, macam mana malam ni jadi tak? Pukul sekian dia nak pergi kan hospital tu. So dia kata dia dah set dengan kawan-kawan dia, kalau dia tak jadi pergi macam tak best pula kan. So dia kata okeylah tak apa, dia pergi juga. So malam tu dalam pukul 7 lebih macam tu, dia bergerak daripada rumah dia menuju ke hospital yang diceritakan ni. Hospital lama Changi ni dah lama tutup lah. Jadi bila sampai je, waktu tu dah malam kan. Jadi kawan-kawan dia kata okey, dah set apa semua. Dia ni masuk. Waktu tu dia masuk seorang. So pada aku Encik Rosli ni berani lah kan, sebab dia dah dapat mimpi. Tapi malam tu dia masuk seorang, kawan-kawan dia standby dekat luar. Sekiranya ada apa-apa dia akan backup lah, kawan-kawan dia akan masuk kan. Jadi dia pun masuk ke dalam hospital ni. Mulalah berjalan, masuk ke satu ruangan. Memang ada tau katil lama yang ditinggalkan, ada perabot-perabot lama, dan dikatakan ada juga fail-fail yang lama pun ada lagi dalam tu. Mungkin tidak diambil ke ataupun macam mana, aku pun tak pastilah. Jadi Encik Rosli ni dia jalan daripada satu ruangan, dia kata memang tak ada apa-apa gangguan ke, penampakan ke, tak ada. So dia just cakap dengan kawan dia dekat menggunakan walkie-talkie, yang mana dia cakap tak ada apa, dekat tingkat ni tak ada apa. Dia naik satu tingkat, sampai tingkat yang terakhir. Dia bagi tahu kawan dia tak ada apa lah, balik lah dia kata kan. Sebab satu penampakan pun tak ada, dekat rakaman footage tak ada dengar apa-apa. So dia kata okey lah, balik je lah kan. So dia pun matikan kamera. Dia pun jalan lah nak turun ke bawah. Salah seorang daripada kawan dia yang dekat luar ni masuk ke dalam untuk jumpa dengan Encik Rosli lah, keluar bersama. Tapi yang mengejutkan, apabila Encik Rosli tutup je kamera dia waktu ni, dia kata dia terdengar tau daripada belakang dia ni gelap lah. Yang ada cuma lampu dekat kepala dia je. Bila dia toleh ke belakang, tak ada apa-apa. Tapi dia dengar ada suara macam perempuan yang merintih. Macam contohlah, macam tu. So Encik Rosli ni mulalah buka balik kamera dia kan, nak rakam lah, kot lah ada penampakan. Tapi bila dia buka, kamera dia tak boleh on. Dia tak tahu kenapa kamera dia tak boleh nak on, sedangkan dia baru je tutup. Dan dia perasan kamera dia masih ada bateri tau. So dia pun pegang walkie-talkie, dia cakap dengan kawan dia, kau dapat rakam tak? Bunyi suara kan, suara macam perempuan merintih tu. Tapi yang peliknya, tak ada satu jawapan pun daripada walkie-talkie ni. Menyebabkan Cik Rosli ni bila dia dah cakap-cakap, oi, dengar tak? Oi, masuk, dia kata kan. Oi, masuk. Dia macam nak marah kawan dia lah. Jawablah apa yang ditanya kan. Tiba-tiba bunyi tu makin kuat. Merintih tu makin kuat. Seakan-akan benda tu semakin dekat dengan dia.
Korang bayangkan waktu ni Encik Rosli ni kata dia lari lah kan. Dia lari untuk cari tangga turun ke bawah. Tapi dia kata tak tahu kenapa waktu dia berlari ni, korang bayangkan, dia tak jumpa jalan keluar. Dia pusing-pusing dia tak jumpa. Dia macam berjalan tu ataupun berlari ni di kawasan yang sama je. Dia turun sampai dia jumpa tangga, dia turun bawah, lepas tu pergi kat tingkat 2, dia lari lagi kan. Dia cari mana-mana pintu nak keluar, mana pintu nak keluar, dia tak jumpa. Mungkin dalam keadaan dia panik lah sebab dia lari kan. Tapi yang menyebabkan dia kata perasaan takut tu apabila bunyi tu ikut dia. Dia turun ke apa orang kata floor bawah pun benda tu mesti ada lagi kat belakang dia. Macam tu. Lari dia, lari sampai satu tempat kan. Dia ada macam ada satu, Encik Rosli cakap macam ada satu ruangan tau. Ruangan tu ada pintu keluar. Tapi waktu Encik Rosli lalu tu, pintu tu dah tertutup tau. Pintu tu tertutup. Dia pun tak tahu macam mana pintu tu boleh tertutup. Lepas tu dihalang oleh sesuatu macam pokok-pokok macam tu kan. Jadi dia tak boleh nak buka. Tapi bunyi ni makin lama makin dekat. Dia pun toleh ke belakang, sambil tu dia sandarlah dekat pintu ni. Dia kata dia tak nampak apa-apa, cuma ada lorong kan depan dia. Korang bayangkan lampu ni sulur ke arah lorong ni. Dia dengar suara tu seakan-akan menanti ada sesuatu yang datang dekat dia. Korang bayangkan. Dia dengar tau. Makin dekat. Waktu ni dia kata dia sandar ni, dia hanya mampu komak kamit je mulut dia, baca apa yang dia tahu. Dia komak kamit sambil dia tengok ke arah ni apa yang akan muncul. Tiba-tiba korang bayangkan dia nampak ada satu kepala yang menjengah dia daripada dinding ni. Tapi kepala tu bukan di bawah, di atas. Di bahagian atas. Maknanya mungkin ada benda melekat di dinding, jengah macam tu. Waktu ni dia tak nampak tau. Dia dengar tiba-tiba suara tu senyap. Jadi Encik Rosli ni pandang, dah tak ada kan. Dia mulalah macam nak ke depan lah, ke depan sikit. Tiba-tiba dia dengar macam tu. Dia pandang ke atas, korang bayangkan dia nampak kepala tu. Menyebabkan Cik Rosli ni tutup mata dia. Dia kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia hanya mampu, orang kata, tak apa, istighfar apa semualah. Aku nak cakap pun dah tersangkut-sangkut dah. Dia macam takut lah kan. Dia tutup mata dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampaikan kawan dia tadi yang aku cakap masuk untuk ambil dia ni, jumpa dia. Lepas tu pegang dah. Li, kau okey tak Li? Li, Fahal ni, dia cakap itu. Lepas tu dia kata, oi apa pasal kau tak jawab? Aku cakap dekat walkie-talkie kau tak jawab. Mana ada masuk apa-apa, dia kata. Yang kau macam mana boleh ada kat sini? Dia kata, tadi aku macam kena kejar sesuatu lah. Kau dapat rakam tak? Dia cakap macam tu. Kamera aku tak boleh on, dia kata. Kau takkan tak ada rakam apa-apa suara? Tak ada. Budak-budak kita kat bawah tak ada cakap apa-apa pun. Jomlah kita turun, dia kata. Dia pun turun ke satu lagi floor bawah. Waktu ni, dia turun menggunakan satu tangga tau. Tapi waktu Encik Rosli ni lari, dia tak nampak pun tangga tu. Dia pun pelik. Macam mana dia boleh tak nampak? Sedangkan tangga tu berada di bahagian hujung. Dia lari sampai hujung, kau dah jumpa tangga tu. Tapi dia kata waktu dia lari ni, dia macam berpusing tau, dekat tempat yang sama. Jadi bila Encik Rosli turun, dia pun jumpa kawan-kawan dia. Dia dah menggigil. Adalah salah seorang kawan dia yang pandai bagi dia air mineral yang dah dibaca lah. Dia pun minum untuk pulihkan semangat dia. Tapi tak, orang kata tak, benda tu bukanlah terus jadi kan. Dia perlu masa ambil nafas. Dia pun masuk dalam kereta. Waktu ni dia tak boleh drive tau. Jadi dia duduk belakang. Sampai dekat kawasan kedai minum. Dia pun duduk dulu. Lepas tu diorang pun berbual apa yang diorang dapat rakam. Tapi tak ada satu pun rakaman yang diorang dapat daripada suara ke gambar, daripada segi kamera dia ke, memang tak ada. So Encik Rosli kata dia balik ke rumah. Dia demam waktu tu, 4 hari dia demam. Dan lepas daripada gangguan ini, dia dah tak lagi buat ambush ke apa, dah tak ada dah. Sebab dia kata dia jadi seorang yang penakut. Dia jadi seorang yang penakut, macam fobia tau. Even dia tengok cerita hantu sekalipun, dia akan terbayang-bayang hantu tu ada dalam rumah dia.
Sedangkan tu hanya cerita. Sebelum ni dia tengok movie ke apa ke, hantu ke, yelah dia boleh pergi tempat berhantu kot. Tak cukup berani ke kan? Mesti dia berani. Tapi lepas daripada gangguan ini, terus dia macam jadi penakut. Dan dia memang tak join lah grup dia ni untuk pergi ambush ke apa. Kawan-kawan ni masih lagi ada. Aku tanya dia juga dalam email, apa nama? Kot lah ada kan orang yang buat solat ambush ni ada YouTube kan. Nak juga aku tengok. Tapi dia kata, dia tak boleh bagi tahu. So aku pun, sayang lah kan. Kalau tak kita boleh lah tengok YouTube orang tu dia buat, dia pergi mana apa semua kan. Tapi hospital Lama Changi ni sebenarnya banyak orang buat rakaman dalam dia, dan yang diganggu pun ramai juga. Kira mungkinlah hospital ni hospital lama kan. Jadi mungkin adalah kot penunggu-penunggu ke apa ke, dan hospital ni pun tak pastilah aku sekarang dia dah roboh ke belum, ataupun masih lagi kekal utuh macam tu. Yang mana korang yang tahu ataupun yang duduk di Singapura yang tengok video aku ni, cuba korang komen kat bawah. Ada macam mana keadaan hospital ni sebenarnya? Daripada gambar memang aku boleh nampak hospital ni buruk apa semua kan. Tapi yang korang yang duduk dekat sana tu, yang mana tengok depan-depan kan, adakah hospital ni memang menakutkan ke? Ataupun, yelah, aku nak cakap aku tak reti lah. So, itulah pengalaman yang dikongsikan oleh Encik Rosli ni. Pada pendapat korang macam mana? Kisah Encik Rosli ni seram ataupun tidak? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Sampailah masa untuk kisah seram kita yang terakhir untuk video kita pada kali ini. Kisah ini diceritakan oleh seorang pengirim kita yang ingin dikenali sebagai Kak Teha. Di mana Kak Teha ni tinggal di area Tanjung Karang, Selangor. Dan dia pula bekerja sebagai security guard di satu taman perumahan di area Tanjung Karang. Dan kisah ni pada aku, yelah kisah ni ringkas, menarik. Lagi satu dia ada kena-mengena dengan sembang kopi. Itu aku terkejut tu. Sebab Kak Teha bagi tahu dia ni memang suka dengar kisah-kisah seram. Dan banyak sebenarnya channel-channel YouTube yang dia dengar. Salah satunya Sembang Kopi. Jadi pada hari yang dimaksudkan, dia ni sedang duduk di pos guard dia lah. Dan kawan dia pergi meronda. Ada 2 orang kawan dia pergi meronda menaiki motor. Pusing area taman kan. Dia ni pula duduk dekat pos guard ni. Sambil tu dia buka lah YouTube kan. Lepas tu dia kata dia dengar lah Sembang Kopi. Kisah ni berlaku pada bulan 2. Bulan lepas. Tahun ini. Maknanya baru lagi berlaku. Yang mana bila dia duduk dekat pos guard ni, dia buka lah video kan dekat handphone dia. Dia dengar lah kisah seram kan. Salah satunya dia kata DJ Casey. DJ Casey memang legend lah. Aku pun dulu pernah dengar kan kisah-kisah daripada dia. Salah satunya Sembang Kopi. Waktu di tengah dengar ni, waktu ni video tentang kisah seram pejabat bahagian 2. Yang mana dia tengah dengar kisah ni, dengar sambil tu dia tulis dekat buku kan. Tulis dekat buku, dia tengah dengar. Sampai satu part ni, dia kata dia dengar, dalam aku bercerita ni, tiba-tiba ada suara macam hilaian, macam Pontianak lah. Jadi bila dia dengar tu, hilaian tu kuat tau. Jadi dia pun cepat-cepat lah macam kecilkan handphone dia kan. Lepas tu dia tutup video aku. Lepas tu dia sempat marah lah. Dia siap cakap lagi kan. Apalah Sembang Kopi ni pasang suara hilaian kuat-kuat kan. Terkejut orang dia cakap macam tu lah. Dia macam marah dekat aku lah. Sebab aku letak sound effect kan. So lepas tu dia kata tak apalah, dia tutup lah. Sebab lepas dia dengar hilaian tu dia jadi takut tau. Dia jadi takut. Lepas tu dia tutup. Terus dia tak dengar dah kisah ke apa. Dia buka lagu je dekat telefon dia. Jadi dia kata tak apalah, besok je lah dia dengar dekat rumah. Dia cakap macam tu. Jadi keesokan paginya, habis je shift dia, dia pun baliklah ke rumah. Jadi dia mandi apa semua. Dia pun masak kan. Masak. Dalam masa dia tengah memasak apa semua ni, dia buka lagi video aku yang kisah pejabat tu. Tengah dia masak, dia dengar daripada mula sampai ujung. Tengah dia dengar ni, dia kata sampai dah habis. Sampai aku cakap, okey kita jumpa lagi di video yang akan datang. See ya, dia kata. Dia dengar, mana bunyi suara hilaian yang dia dengar semalam? Dia tak puas hati. So dia kata dia ulang balik.
dia dengar daripada mula sampai hujung. Tapi tak ada satu pun part yang aku masukkan suara hilaian tu. Tak ada satu pun bunyi hilaian. Biasa ada bunyi macam, yelah sound effect aku yang biasa lah kan. Tapi tak ada suara hantu ke, tak ada. So kat situ dia dah pelik lah. Dia pun cari video-video aku. Dia pergi dekat dia punya history dekat YouTube dia tengok. Malam tadi dia dengar video yang mana? Betul, memang video kisah seram pejabat ni, yang bahagian 2. Tapi seingat-ingat aku pun tak ada letak. Yang macam suara-suara Pontianak kan memang aku tak ada letak tau. Aku selalu letak gambar je. Suara-suara ni kalau aku letak pun sekarang aku letak kecil je kan. Sebab takut korang terkejut lah. Tapi bila keesokan harinya dia dengar, dia kata memang dia pelik. Dia ulang sampai 3 kali video aku yang itu. Tapi tak ada pun dia dengar part yang suara hilaian. Adakah suara itu betul-betul daripada video ataupun luar, ataupun ada di sekeliling dia, dia pun tak pastilah. Tapi dia kata confirm lah, bila dia dah ulang-ulang, dia kata memang tak ada pun suara tu. Confirm lah memang suara tu datang daripada luar. Mungkin suara hilaian tu ada berdekatan dengan dia ke, dia tak pasti sebab suara tu kuat. Tapi orang kata kalau suara kuat ni dia jauh kan. Tak tahulah betul tak betul. Tapi kalau suara hilaian ke, tangisan ke, kalau dekat, dia bunyi dia macam slow, sayup. Maknanya dia dekat. Tapi kalau suara tu kuat, mungkin dia jauh lah. So itulah kisah daripada Kak Teha ni. Pada pendapat aku lah kan, seram jugalah kisah ni sebab dia pun sampai terkejut dengan suara tu. Dan dia ingatkan daripada handphone kan, jadi dia pun tutup. Tapi korang bayangkan kalau waktu tu dia dengar lagu, tiba-tiba suara hilaian tu, mesti kisah ni akan jadi, perasaan dia akan jadi lain lah. Dia tak akan jadi terkejut, dia akan jadi seram kan. Sebab tiba-tiba dalam lagu ada suara hilaian pula kan. So pada pendapat korang macam mana? Kisah Kak Teha ni seram ataupun tidak? Korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Jadi itu sajalah kisah seram kita untuk video kita pada kali ini. Seperti biasa, dalam semua kisah yang mana paling menakutkan ataupun paling menyeramkan, korang boleh tinggalkan pendapat korang di ruangan komen dekat bawah. Yang mana ada kisah-kisah seram yang korang nak kongsi dengan aku, korang bolehlah kirimkan ke alamat email Sembang Kopi ataupun Telegram Sembang Kopi, di mana alamat email dan juga link Telegram yang mana korang tak tahu, aku dah tinggalkan siap-siap dekat ruangan description dekat bawah. Di sini sebab lagi berapa hari kita nak menyambut bulan Ramadan kan, so aku nak ucapkanlah selamat berpuasa kepada korang semua yang beragama Islam yang tengok video aku ni. Semoga Ramadan kali ini segala ibadah kita diterima oleh Allah SWT, dan semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik lah, paling baik daripada apa yang kita lalui sebelum ini. Dan untuk pengetahuan korang, nanti bulan puasa nanti, satu Ramadan ke 2 Ramadan macam tu, aku balik ke kampung kot. Ke kampung aku di Rawang, Selangor. Jadi mungkin aku tak berada di studio aku lah. Jadi ada video atau tak ada video aku akan update. Aku akan cubalah. Kalau ada pun aku akan buat bersih lain lah. Maknanya mungkin aku di luar rumah ke, atau macam mana ke. Tengok macam mana nanti. So terima kasih kepada korang semua yang memilih Sembang Kopi sebagai salah satu platform untuk korang dengarkan kisah-kisah seram. Yang mana tengok video aku daripada mula sampai ujung ni pun, aku nak ucapkan ribuan terima kasih. Ini salah satu cara korang tunjukkan support korang kepada aku untuk aku terus buat video dan menyajikan kisah-kisah seram yang menarik untuk korang dengar. Jadi akhir kata daripada aku, kalau korang suka dengan cara penyampaian aku, korang terhibur dengan kisah-kisah seram yang aku storykan dekat korang, aku hargai sangat-sangat kalau korang boleh bantu aku, bantu channel aku dengan tekan butang like, butang subscribe dan juga butang loceng supaya korang takkan terlepas apa-apa video yang aku akan upload lagi lepas ni. Itu saja untuk video kita kali ini. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.